Hmm, macam familiar. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni saya nak buat review filem baru yang baru ditayangkan di iFlix. Filem yang bertajuk Daulat. Filem Daulat adalah sebuah filem yang bergenrekan political thriller, satu genre yang baru dekat Malaysia. Saya rasa ini first time genre ni untuk filem Malaysia. Arahan Imran Sheikh, lakonan Tony Yusof, Vanida Imran, Rashidi Ishak, Jasmine Suraya, Christine Suzanne, Zul Zamir, Jalaluddin Hassan. Itu antara pelakonnya lah, pelakon utama. Jalaluddin Hassan ni lebih kepada penampilan khas lah sebenarnya. Okey, sinopsis. Kisah sebuah parti politik yang dah berpuluh tahun memerintah. Dalam filem ni dalam 30 tahun lah memerintah dan menjadi kerajaan, dan sudah rasa yakin dan terlalu selesa dengan kedudukan diorang lah. Tapi akhirnya diorang kalah. Diorang kalah kerana pemimpin parti ni ada skandal rasuah dan pecah amanah. Okey, PRU kali ni dimenangi oleh satu parti yang diberi nama Wawasan, diketuai oleh seorang lelaki yang sudah nampak digambarkan berusia, yang bernama Tun Malik. Di samping itu, Tun Malik juga ada seorang timbalan PM yang bernama Ali. Ali ni digambarkan seorang yang begitu nak jadi PM. Dah lama sangat menyimpan hasrat nak jadi PM. Tun Malik bekerjasama dengan Ali untuk memenangi PRU yang diorang baru menang tu. Sebab Tun Malik ni memerlukan sokongan penyokong-penyokong Ali, yang dalam filem ni dia mempunyai penyokong yang ramai lah. Dan Tun Malik berjanji akan menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada dia lah satu hari nanti. So kemudian Hassan ni merancang lah, dah kalah. Dia merancang balik untuk mendapat balik kuasa untuk kembali menjadi kerajaan. So dia melantik seorang perempuan yang bernama Suri untuk menjadi timbalan dia. Dan Suri ni lah sebenarnya mastermind untuk Hassan dan parti dia. Parti dia diberi nama Muna, M-U-N-A. So Suri ni memberi idea-idea kepada Hassan bagaimana untuk memenangi balik kepercayaan rakyat. Antara perancangan dia adalah Suri kemudian dia pergi berjumpa dengan Saiful daripada parti HM. Parti Muna merancang untuk bekerjasama dengan HM. HM ni sebuah parti yang digambarkan membawa perjuangan Islam lah. Tetapi dia juga disebut dalam filem ni sebuah parti yang radikal, memperjuangkan Islam tetapi radikal. Tujuannya adalah untuk mendapat undi luar bandar, sebab HM ni memang penyokong-penyokong luar bandar dia ramai. Jadi mereka perlu bekerjasama dengan parti ni untuk mendapat undian yang lebih besar untuk PRU yang seterusnya. Antara tiga parti ni secara dasarnya kita boleh nampak yang Muna ni memperjuangkan hak orang Melayu, HM ni memperjuangkan Islam, dan Wawasan ni disebut sebagai parti yang liberal dalam filem ni. Familiar? Bunyi macam familiar? Okey, tapi filem ni awal-awal dia dah bagi tahu yang filem ni tidak merujuk kepada mana-mana kisah benar. Dia adalah fiction semata-mata. Kalau ada sama dengan mana-mana pihak adalah kebetulan. Alright. Filem ni pada saya bukanlah filem yang baik. Sebab filem ni adalah filem yang sangat baik pada saya. Sangat baik, dalam masa yang sama elegan juga sebenarnya. Baik dari sudut naratif dia, skrip, lakonan, arahan, sinematografi. Secara keseluruhan mempunyai production value yang bagus. So, saya mulakan review saya mengenai lakonan. Lakonan para pelakon dalam filem ni, seperti yang saya sebut tadi, nama-nama pelakonnya banyak yang A-list, banyak pelakon-pelakon yang baik yang kita tak raguilah kebolehan berlakon diorang tu. Dan rata-rata dalam filem ni lakonan memang semuanya dalam kategori baik lah. Tak ada yang di bawah par. Cuma yang pada saya mungkin outstanding
yang mungkin menonjol daripada yang lain adalah Vanida Imran dan Jasmine Suraya. Yang lain-lain tu okey, cuma diorang ni saya rasa dia berada atas sikit. Dan kalau ada lakonan yang kurang pun, saya rasa adalah lakonan daripada Rasidi Ishak. Rasidi Ishak ni saya dari dulu rasa dia mempunyai lakonan yang sama je sebenarnya. Dari dulu dia macam tu. Dia tak terlalu teruk dan dia tidak terlalu okey, tak terlalu bagus. Dia okey. Kalau ada pun watak yang saya enjoy dia berlakon adalah watak Abu dalam Kampung People lah. Yang itu betul-betul memberikan satu sisi lain dalam lakonan dia. Dan lagi satu watak Saiful. Watak Saiful ni saya tak ingat nama pelakon dia. Dia yang memegang watak pemimpin HM tu. Lakonannya tu okey. Cuma dia membawakan watak tu dalam lorat atau lorat orang utara. Pada kedengaran telinga saya dia nampak tak natural lah. Saya tak sure dia memang orang utara ke bukan, tapi yalah macam saya kata pendengaran saya dia nampak tak natural. Jadi benda tu mengganggu sedikit watak tu sebenarnya. Lakonan dia okey. Okey, filem ni dibuka dengan scene Tun Malik mengangkat sumpah untuk menjadi PM. Kemudian disusuli dengan perbualan Hassan dan Suri. Lepas tu Hassan dan Suri tengah menonton TV lah masa dia Tun Malik ni angkat sumpah. Terus ke scene diorang. So diorang berborak, berbincang mengenai kekalahan parti diorang. Perbualan tu kemudian dibawa ke meja dan scene tu disambung Hassan dan Suri ni bermain chess. Masa diorang main chess tu pun topik perbualan dah bertukar daripada mengenang kekalahan dan bertukar menjadi topik merancang untuk memenangi PRU seterusnya. So di situ diorang merancang. Suri inilah yang merancang. Hassan ni hanya mengikut saja sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ada yang dia tak setuju dengan Suri ni. Kemudian cerita ni disusuli dengan kisah Suri melaksanakan rancangan dia. Dia berjumpa orang tu, berjumpa orang ni. Adalah yang dia buat. Sebenarnya cerita ni saya masa diorang duk promote dulu, saya tak ada rasa nak tengok sangat pun. Sebab saya tak minat cerita politik sebenarnya. Tapi saya tengok juga. Saya nak tengok juga sikit kod-kod okey ke tak okey cerita ni. Tapi rupanya cerita ni bukan cerita politik sebenarnya. Tapi dia sebuah filem trailer yang dibawa menerusi perspektif politik. So memang pada saya sangat menarik lah. Saya pun agak surprise juga benda tu. Sebab saya ingat dia satu political punya cerita je. Tak tahu pula dia adalah sebuah filem trailer dan drama. Jadi saya memang minat filem-filem trailer. Jadi filem ni saya pun hook lah tengok sampai habis. Dia filem ni dia membuatkan jadi lagi best bila penulis skrip ni memilih sesuatu kisah yang familiar dengan rakyat Malaysia. Jadi kita boleh relate dengan kisah tu. Politiknya tu kita sangat familiar. Jadi benda tu menjadi tambah nilai untuk sudut hiburannya tu. Jadi dia lebih menarik untuk kita tonton. Kalau dia buat satu kisah politik yang lain yang kita tak ada kena-mengena dengan benda tu, mungkinlah kurang sikit lah menariknya kan. Walaupun naratif dia seakan-akan kisah benar. Seakan-akan dia bukan kisah benar. Tetapi filem ni dia bijak. Walaupun dia inspired daripada, mungkinlah dia kata tidak, tapi kita kita boleh tahulah. Tapi dia bijak lah. Dia memilih nama watak tu memang totally lain. Tak ada mirip-mirip. Pelakon tu pun fizikalnya pun memang lain gila dengan mungkin dari benda yang dia rujuk. Dan kalau tak silap saya, nama negara pun tak ada sebut dalam filem ni. Jadi benda-benda ni baguslah untuk mengelakkan kontroversi dan selamatlah untuk production ni juga sebenarnya. So setiap scene tu saya rasa disampaikan visually tu berkesan tu. Dan meyakinkan penonton di mana dia apa-apa scene lah dalam filem tu menggambarkan dia di mana. Contohnya satu contoh ringkas scene angkat sumpah. Angkat sumpah tu hanya memerlukan satu frame aja, satu angle untuk membuatkan percaya benda tu berlaku. Benda tu berlaku real kerana dia memilih angle frame tu dengan benda yang kita sudah biasa tengok. Kalau kat TV angkat sumpah macam tu lah rupa dia. So kita tak perlu diorang tak memerlukan satu background atau set
yang besar untuk menjadikan benda tu convincing. Setelah menonton, apa yang saya dapat dari filem ni, sebenarnya dia nak menunjukkan yang seorang ahli politik tu sanggup buat apa saja. Sanggup buat apa saja untuk mencapai apa yang dia nak. Tapi kali ni kita diperlihatkan dengan lebih detail macam mana liciknya diorang mencapai target diorang tu. Di samping tu, cerita ni dia menunjukkan juga liciknya orang-orang lain dan menunjukkan juga sifat pentingkan diri sendiri untuk golongan-golongan yang bukan ahli politik pun untuk mencapai apa yang diorang nak. Okey, antara mesej penting yang nak disampaikan dalam filem ni adalah dalam hidup ni kita tak mungkin dapat kesempurnaan, tetapi kita boleh memilih apa yang lebih baik. Maksudnya dalam banyak-banyak perkara yang tidak sempurna ni, kita boleh memilih yang terbaik daripada yang ada tu. Susah lah saya nak describe, tapi ringkasnya macam tu lah. Lagi satu juga yang saya suka mengenai filem ni, dia memilih tema, walaupun dia memilih tema politik, tetapi dia tak menunjukkan filem ni cenderung ke arah mana-mana parti lah, mana-mana side. Dia neutral, dia hentam semua. Dia hentam bersama rata lah, dia hentam tu kan. Sebagai sebuah filem thriller, filem ni pada saya skrip dia tu berjaya lah menepati tema thriller tu sendiri. Skrip dia menarik, tak membosankan, kemas ni bukanlah sempurna lah, sebab dia masih ada flaw dia, tapi flawnya yang tak terlalu memudaratkan. So tetapi untuk filem Malaysia pada saya sudah sangat baik lah untuk skrip filem Daulat ni. So cerita ni kembali diakhiri dengan scene Suri dan Hassan bermain catur. Tapi ini bukan scene yang awal tadi, bukan flashback. Ini scene yang betul-betul present lah. Diorang main catur balik dan ada benda yang diorang borakkan. Tetapi kali ni dia punya topik dah lain. Topik perbualan dah lain, dan topik perbualan atau apa yang dibualkan tu mungkin akan mengejutkan penonton dan juga mungkin memberi kesan kepada Hassan. Okey, sebelum cerita ni tamat, ada satu scene. Scene ni simple je. Scene ni menunjukkan watak Suri. Apa yang terjadi dalam tu, apa yang diceritakan, tak boleh saya bagi tahu kat sini, spoiler. Scene tu akhirnya sekali, dialog yang terakhir, Suri memberitahu nama dia dan pandang ke kamera. Lepas tu dia macam dah habis cerita tu, tunjuk macam dah habis. So saya kata okey, memang nice lah kan benda tu. Tapi rupanya belum habis. Masuk balik frame yang sama, angle yang sama, Suri ni dia bercakap dengan penonton. Dia bercakap dengan penonton seakan-akan dia memberitahu apa maksud filem ni semua. Apa yang perlu penonton dapat dari filem ni. So saya rasa benda tu agak potong pada saya. Saya rasa tak perlu pun benda tu. Benda tu biar dia tamat masa dia bagi tahu nama dia tengok kamera apa. Tu dah cukup nice lah seperti saya. Sebab bila dia dah bagi kita semua dalam filem ni, jadi saya rasa biar kita sendirilah penonton ni yang memahami macam mana kita nak faham dari apa yang dah dihidangkan kan. Kalau ada kurang, saya rasa benda tu lah, filem ni kurang. Dah adalah beberapa benda minor lain, saya macam potong lah benda tu kan. Well, tapi overall masih satu production yang bagus, satu filem yang baik. Okay, sedikit info yang saya dapat. Info ni membuatkan saya rasa lebih kagum dengan production dan pengarah filem ni. Saya dapat tahu yang filem ni bajet dia hanya 500,000 dan dia syuting hanya mengambil masa 14 hari. So saya fikir dengan bajet yang macam tu punya terhad, dengan waktu syuting yang macam tu punya singkat, dapat menghasilkan result filem yang macam ni, saya rasa memang sangat impresif lah. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada pengarah Imran Sheikh dan tim Daulat kerana menghasilkan filem yang berkualiti ni pada saya, dan saya mengharapkan ada lagi naskah lain dari anda. Jadi rating saya untuk filem ni solid 4 dari 5 bintang. Dan saya sangat cadangkan anda semua menonton. Dia bukan satu filem yang membosankan. Dia bukan cerita politik yang membosankan. Dia mempunyai perjalanan cerita yang bagus dan ada twistnya juga. Alright guys, sampai sini saja. Jangan lupa subscribe saya,
Saya penat ni buat review. Kalau anda suka, anda boleh subscribe. Tak suka tak apa. Dan boleh tekan like juga kalau anda rasa review saya ni okey. Dan paling penting stay home, stay safe. Alright guys, Assalamualaikum. Peace out.